Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan menjelaskan tentang projek 5R. Jadi apa itu 5R? 5R merujuk kepada proses yang digunakan untuk program kita semula yang lebih baik melalui mengurangkan jumlah sisa yang dihasilkan oleh masyarakat. Program pengurusan sisa yang berkualiti untuk memastikan alam sekitar lebih bersih dan memastikan semua sisa bahaya dilupuskan dengan selamat. Sebahagian penting daripada proses ini ialah melaksanakan langkah-langkah yang dikenal pasti sebagai 5R. Bahagian 5R terbahagi kepada 5, iaitu refuse, reduce, reuse, recycle dan recovery yang akan diceritakan dengan lebih lanjut oleh lakan sekumpulan. Baiklah, saya Nursafi Syakira dan saya akan membentangkan R yang seterusnya, iaitu refuse ataupun menolak. Apa itu menolak ataupun refuse? Refuse bermakna menolak atau tidak membeli produk yang membazir atau tidak boleh dikita semula. Dengan menolak, kita dapat membantu meminimumkan pengeluaran sisa buangan dengan menolak penggunaan bahan seperti plastik sekali pakai dan produk yang tidak boleh dikita semula. Berikut adalah cara-cara untuk menolak ataupun mempraktikkan refuse. Yang pertama, tolak pembungkusan produk yang tidak perlu ataupun lebih dikenali lagi sebagai unnecessary packaging. Yang kedua, minta lebih banyak pilihan bagi pembungkusan produk seperti pembungkus yang boleh dikita semula, seperti contoh kotak makanan selain daripada polystyrene. Yang ketiga, pilih untuk menggunakan bekas atau bungkusan yang boleh diguna semula, sama ada dibeli ataupun dibawa dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afiqah binti Muhammad Halwi, nombor matrik A174093. Okey, reduce merujuk kepada pengurangan kuantiti sisa yang dijana, iaitu dengan mengurangkan jumlah produk dan jenis produk yang digunakan. Reduce juga merujuk kepada pengurangan penggunaan sumber semula jadi. Dengan bahasa mudahnya, reduce bermaksud pengurangan penggunaan, iaitu proses mengurangkan penggunaan bahan setiap hari seperti plastik dan kertas. Okey, antara amalan yang boleh kita amalkan bagi konsep reduce ini adalah seperti menggunakan kain tuala bagi menggantikan kertas tisu, membeli barangan yang kurang bungkusan, menggunakan kedua-dua muka kertas ketika menulis atau membuat salinan, dan juga menggunakan email untuk menghantar surat ataupun dokumen. Hal ini dapat menjimatkan sumber alam dan memelihara alam sekitar kita. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Aina Najwa binti Jamal dan saya akan bercakap mengenai R yang ketiga, iaitu reuse atau dalam bahasa Melayu guna semula. Definisi guna semula ialah penggunaan semula produk, termasuklah mempelbagaikan penggunaan bahan dalam mengekalkan bentuk asalnya atau sebagai alternatif dengan atau tanpa perubahan. Antara contoh atau cara untuk mengaplikasikan sikap guna semula ini adalah seperti beg-beg boleh digunakan semula untuk membeli belah dan menyimpan barangan di rumah. Yang kedua, sampul surat boleh digunakan semula dengan melekatkan alamat baru di atas alamat lama. Ia juga boleh digunakan sebagai kertas kraft. Selain itu, kertas yang telah digunakan boleh dijadikan sebagai kertas conteng. Jangan lupa kitar semula jika tidak boleh digunakan lagi. Seterusnya, baju-baju lama boleh dijadikan alas cushion, alas meja atau kain perca. Yang kelima, kayu lama boleh dijadikan sebagai bahan kraft tangan. Jangan membakar kayu-kayu ini kerana pembakaran terbuka adalah salah di sisi undang-undang. Akhir sekali, tayar lama boleh diberikan kepada gerai tayar untuk dikitar semula. Terdapat pelbagai kesan positif melalui amalan guna semula atau reuse ini, antaranya seperti dapat menjimatkan tenaga, menjimatkan duit, mengurangkan pencemaran akibat menuai bahan mentah baru dan dapat membantu golongan yang kurang bernasib baik mencari barangan yang mungkin mereka perlukan seperti pakaian dan perabot.
Sekian sahaja daripada saya mengenai R yang ketiga iaitu reuse atau guna semula. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Laket Sarah Sharun. Nombor matrik kad ialah A178252. Hari ini saya akan membentangkan apakah itu kita semula. Kita semula ialah memproses bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru, dan kita semula juga dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara dan pencemaran air. Selain itu, kita semula ini juga dapat mengurangkan gas rumah hijau berbanding penghasilan barang baru dari bahan mentah. Dan bahan yang dapat di kita semula ialah antaranya ialah kaca, kertas, logam dan plastik, tekstil dan komponen elektronik. Dalam erti sebenar, menyita semula bahan buangan akan menghasilkan bekalan baru bagi bahan yang sama. Sebagai contoh, kertas pejabat terpakai digunakan bagi menghasilkan kertas pejabat yang baru. Apakah kepentingan kita semula? Fakta-fakta yang menyokong kita semula dapat menyelamat alam sekitar ialah dengan menyita semula satu tin aluminium seumpama menjimatkan penggunaan tenaga elektrik 3 jam televisyen. Selain itu, jika kertas dapat dikita semula, secara maksimum dapat mengurangkan 4,360 tan sampah sehari yang bersamaan 78,000 batang pokok. Kita semula dapat menyelamatkan alam sekitar kerana bahan terbuang akan dikita semula. Dengan ini, pencemaran juga akan dikurangkan. Untuk menghasilkan 1 tan kertas, sebanyak 17 batang pohon akan terpaksa ditebang. Dengan proses kita semula ini dapat menyelamatkan alam sekitar dengan mengurangkan bilangan pokok yang perlu ditebang. Jadi, kita sebagai manusia haruslah menjaga alam sekitar dan hutan yang masih wujud di muka bumi ini kerana mereka menghasilkan oksigen dan juga udara yang bersih kepada kita. Terima kasih. Baiklah, seterusnya ialah kaedah pemulihan ataupun recovery. Kaedah ini merupakan antara salah satu kaedah yang dicadangkan dalam amalan kita semula di Malaysia. Antara cara yang dapat dilihat mampu dilakukan oleh masyarakat ialah melalui penggunaan semula barangan yang sudah tidak boleh digunakan dengan fungsi dan cara yang lain. Sebagai contoh, menggunakan CD untuk hiasan dan rekaan majlis hari jadi anak-anak. Selain itu, masyarakat juga boleh mengasingkan komponen di dalam wayar yang tak terpakai. Sebagai contoh, mengeluarkan komponen besi yang berharga daripada gadget. Selain itu, masyarakat juga boleh menggunakan kaedah Koboshi dalam penguraian sisa makanan. Kaedah ini mengumpulkan sisa daun, tumbuhan dan makanan untuk melalui proses penguraian. Kaedah ini akan menggunakan sisa makanan dalam menjadikan baja semaian untuk tumbuh-tumbuhan. Baiklah, apakah kesan yang dapat kita lihat sekiranya pengurusan sisa pepejal tidak sistematik berlaku? Pertama, ianya akan memberikan kesan kepada air dan tanah. Pencemaran air, iaitu sisa yang mengalir ke dalam sungai, air lelehan daripada tapak pelupusan akan mengalir ke sungai yang berhampiran, khususnya melalui air bawah tanah. Air lelehan ini mengandungi pelbagai bahan pencemar seperti khususnya logam berat seperti kuprum, plumbum, magnesium dan zinc. Selain itu, ianya juga akan memberikan kesan kepada pencemaran tanah. Sisa-sisa daripada sampah sarap akan menjadikan tahap nutrien tanah tidak stabil. Hal ini akan menjadikan tahap kesuburan tanah terjejas. Selain itu, ianya juga akan memberikan kesan kepada udara, iaitu air limpahan daripada sampah sarap boleh mengalir ke aliran sungai berdekatan. Bau busuk menyelubungi kawasan persekitaran, udara tercemar akibat pembebasan gas toksin, berlaku pencemaran yang meresap ke dalam tanah dan banyak lagi impak negatif akibat pelupusan tak terkawal. Kesan yang serius akan dihadapi oleh penduduk yang tinggal berdekatan dengan tapak pelupusan.
di mana tindak balas fizikal dan kimia akan menghasilkan pelepasan zarah toksik seperti logam berat dan menghasilkan bahan pencemar organik ke udara. Seterusnya, ianya juga akan memberikan kesan kepada kesihatan manusia. Masyarakat kita pada masa kini masih mempunyai tabiat buruk dengan membuang sampah di tempat yang tidak sepatutnya, dan hanya keadaan ini akan menyebabkan kehadiran makhluk perosak seperti tikus, lalat yang akan menjadi ejen kepada penularan wabak, penyakit seperti taun, ciri-birit, seterusnya mengakibatkan kesihatan manusia terjejas. Mengikut kajian saintifik, terdapat pembuktian populasi penduduk yang tinggal berdekatan dengan kawasan pelubusan sisa menghadapi masalah kesihatan seperti kanser, masalah berkaitan saluran pernafasan, dan ada juga yang mengalami masalah dengan hasil kelahiran. Terima kasih untuk penjelasan rakan sekalian. Sebagai penutup, seorang mesti belajar untuk mengikuti arahan 5R dalam kehidupan harian mereka supaya dapat memberikan kebajikan dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Kita akan dapat hidup dalam persekitaran yang bersih dan generasi akan datang dapat hidup dalam masyarakat yang lebih ceria. Dengan menggunakan pengurusan sisa yang cekap, setiap manusia dapat hidup dalam planet yang lebih bersih. Terima kasih.